keagungan. Berpadulah kita semua di dalam satu suara, dengan dentuman merdeka menjulang budaya bangsa untuk Malaysia tercinta. Malaysiaku gemilang, merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia ku gagah gemilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar yang cikgu kasihi. Bertemu lagi kita dalam topik perbincangan sejarah tingkatan 4. Kita masih di bab 10 iaitu pemasyhuran kemerdekaan. Baiklah para pelajar, pada hari ini kita akan melihat pula topik 10.5 iaitu prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu ini mempunyai 5 aspek kesemuanya yang perlu kita pelajari dan perlu kita hayati. Yang pertama kita lihat, yang pertama iaitu berkaitan dengan wilayah pengaruh. Aspek pertama wilayah pengaruh yang merujuk kepada kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada negeri-negeri seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Pulau Pinang dan juga Melaka. Setiap negeri berdaulat diketuai oleh Sultan atau Raja atau yang di-Pertuan Besar dan yang di-Pertuan Negeri. Yang kedua, aspek kedua ialah kerajaan. Yang mana kerajaan ini merupakan satu institusi bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara. Keduanya, kerajaan terbahagi kepada 3 komponen yang utama, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Kuasa memerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Baiklah, kita lihat pula aspek yang seterusnya iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ini bermaksud kerajaan dan rakyat keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang. Kedaulatan undang-undang ini penting untuk memastikan negara kita ini sentiasa aman dan dapat dikekalkan. Kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kedaulatan negara yang merdeka dan sentiasa memelihara hak rakyat. Yang keempat, aspeknya ialah lambang kebangsaan. Seperti yang kita sedia maklum, ada beberapa lambang bagi lambang kebangsaan ini. Contohnya, jata negara, lagu kebangsaan, bendera kebangsaan dan juga bunga kebangsaan. Iaitu bunga raya lah, yang merupakan identiti dan jati diri rakyat negara ini. Lambang inilah yang dianggap dan menjadi simbol perpaduan kita semua. Lambang ini mempunyai kedaulatannya tersendiri dan kita perlu memberi penghormatan kepada simbol rasmi negara yang kita cintai ini. Baiklah para sekalian, kita lihat pula aspek yang kelima dalam topik 10.5 ini iaitu aspek kedaulatan yang seterusnya ialah pengiktirafan sebagai rakyat. Yang mana pengiktirafan ini membolehkan kita sebagai rakyat mendapat hak asasi iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita perlulah mematuhi
perlembagaan dan semua pihak bertanggungjawab untuk menggunakan hak masing-masing dengan bijak bagi mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Okey, baik. Tadi kita lihat bagaimana topik 10.5 berkaitan dengan kedaulatan negara. Okey, baik. Seterusnya, kita akan lihat pula beberapa soalan untuk kita ingat semula topik perbincangan kita hari ini. Kita mulakan dulu dengan soalan objektif, iaitu yang pertama, antara berikut merupakan kesan kemerdekaan dari segi sosial di negara kita, kecuali pertama, Jabatan Penerangan dimajukan, penumbuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, perkhidmatan kesihatan ditingkatkan, dan pendidikan Inggeris pendidikan Inggeris diutamakan. Agak kamu semua, apakah jawapannya? 3 saat dari sekarang. Okey, 1, 2 dan 3. Saya fikir mesti kamu ada jawapannya tersendiri. Kita lihat jawapannya ialah D, ya. Pendidikan Inggeris diutamakan. Salah itu, ya, maksudnya kecuali, kan. Patutnya pendidikan Melayu lah, ya. Pendidikan kebangsaan diutamakan, bukan pendidikan Inggeris. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Apakah kandungan rancangan buku merah yang dilancarkan pada 25 Januari 1961? Okey, pertama menerangkan tentang menerangkan tentang keuangan negara. B, menguruskan projek berkaitan kemudahan asas. C, mengandungi maklumat berkaitan dengan pentadbiran negara. Dan D, memberi maklumat tentang sistem pendidikan negara kita. Okey, buku merah. Rancangan buku merah boleh rujuk 10.4. Topik 10.4. Okey, ini jawapannya kita lihat. Sini ialah B, ya, mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas. Seterusnya, kita lihat pula soalan struktur pelajar sekalian, ya. Pertama, kedaulatan merujuk kuasa tertinggi yang menentukan sesebuah negara yang bebas daripada kongkonan kuasa luar. Senaraikan dua aspek kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. A, 2 markah. B, terangkan aspek kedaulatan 1A tersebut, 4 markah. Dan C, mengapakah kita perlu mengekalkan kedaulatan negara? Okey, kita lihat soalan A, B itu adalah soalan fakta dan C pula ialah soalan lebih kepada soalan kebat, ya. Yang pertama kita lihat aspek kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Right, yang tadi baru kita pelajari sempena tadi. Pertama ialah wilayah pengaruh. Okey, yang kedua ialah kerajaan. Oleh kerana markah 2 saja kita bagi 2. Kalau kita dapat ingat 3, kita bagi 3. Contohnya rakyat, kedaulatan undang-undang, okey, betul, dan lambang. Kalau pelajar-pelajar ingatlah tadi, ya. Okey, ini adalah soalan fakta. B pula, kita terangkan aspek kedaulatan. Kalau kita, di 1A tersebut, kalau kita beri wilayah pengaruh, kita kena terangkan. Kita kena beri penerangan apa yang dimaksudkan dengan wilayah dan pengaruh itu. Okey, wilayah pengaruh. Kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu, negeri diketuai oleh raja atau sultan. Mesti ada 2 aspek untuk mendapatkan 2 markah. Okey. Seterusnya kerajaan. Pula apakah kerajaan? Bertanggungjawab menguruskan negara dan kerajaan dipilih oleh rakyat melalui sistem pilihan raya. Maka kalau kita dapat jawab seperti ini, kita dapat markah 4 markah yang diperuntukkan itu. Okey, soalan yang C tu, mengapakah kita perlu mengekalkan kedaulatan negara kita? Pertama, ia merupakan maruah negara kita. Kemudian untuk mengekalkan keamanan, mengelakkan negara kembali dijajah, dan akhir sekali menunjukkan rasa cinta kepada negara. Banyak lagi jawapan yang boleh kita berikan kerana soalan ini bercorak soalan kebat. Okey, macam-macam lagi lah yang kamu rasa logik pada akal kamu. Kita kata mengelakkan daripada ditindas, okey, mengelakkan kezaliman terhadap rakyat. Okey, semua yang boleh, yang rasional kepada soalan tersebut. Jadi sampai di sini sajalah pertemuan kita kali ini.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi insya-Allah.